Okey, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Pada hari ini, semua saja dapat melihat pembelajaran kita pada petang ini, pada hari ini. Okey, jadi Ustaz akan menerangkan tentang iaitu bab nikahat, iaitu bab nusyuz. Okey, hari ni pada jadual hari ni lah. Pada jadual hari ni kita ada belajar tentang tafsir, bahasa Arab dan menakahat. Jadi hari ni Ustaz akan ajar dulu tentang menakahat. Okey, jadi berkaitan dalam bab nusyuz itu bab nusyuz. Okey, dalam bab nusyuz kita akan tengok sama-sama. Okey, bab nusyuz. Okey, pengertian nusyuz pada bahasa iaitu derhaka ataupun ingkar. Dari segi syarak pula, meninggalkan kewajipan suami isteri yang ditetapkan oleh syarak. Maksudnya, satu perkara yang tidak baiklah dalam perhubungan iaitu meninggalkan kewajipan. Contohnya, kalau contohnya macam suami tidak bertanggungjawab, tidak bagi nafkah ataupun selain. Sama juga kepada isteri. Kalau isteri iaitu contohnya meninggalkan kewajipan ni, contohnya seperti hormat kepada suami. Dia tidak hormat kepada suami. Dia selalu beringkar, tidak mendengar arahan apa yang suami cakap. Okey, seterusnya. Hukum nusyuz. Apa hukum dia? Hukum bukan hukuman tapi hukum. Hukum dia adalah haram dan berdosa. Haram dan berdosa besar tau. Bukannya dosa kecil tapi dosa yang besar. Jadi bagi kalau contohnya kalau macam awak semua malam berkahwin, tapi kalau macam kita ataupun sahabat-sahabat kita ataupun orang tua atas kita yang telah kahwin, kita kena tengok kalau baik kita ikut apa yang baik. Okay. Haram dan berdosa jika berlaku kepada kedua-dua pasangan. Maksudnya berlakulah pada isteri-isteri ataupun suami. Okay, seterusnya. Nusyuz ni dia terbahagi kepada dua cara ataupun dua perkara ataupun dua perkara lah. Okey, pertama sekali dari segi perbuatan dan yang kedua dari segi kata-kata. Perbuatan iaitu dari segi fizikal kita. Okey, daripada kata-kata pula, kata-kata itu daripada percakapan. Okay, perbuatan tu iaitu perbuatan apa yang kita buat lah. Okey. Pertama sekali dari segi perbuatan iaitu isteri kepada suami. Minta maaf tak nampak sangat. Okey, dari segi isteri buat kat suami pertama sekali iaitu bermasam muka. Bermasam muka maksudnya dia tidak bermasam muka lah. Dia tidak senyum. Lalu tidak bercakap dengan suami, dia diam aja lepas tu buat masam muka je. Kalau suami tak apa-apa dia senyap je. Dia senyap je. Okey, kedua, keluar rumah tanpa izin. Okey, iaitu dia keluar rumah tanpa cakap suaminya. Contohnya kalau dia nak pergi mana-mana, dia main keluar je. Padahal suami tu ada kat dalam rumah tapi dia keluar macam tu je. Dia tak cakap suami. Dia cakap, abang kita nak pergi keluar. Dia cakap pun. Okay, jadi tak boleh. Okay, dan ketiga iaitu memukul suami ataupun mendera suami. Pukul suami. Kalau pukul gurau-gurau tak apalah. Tapi janganlah terlalu kejam sangat. Tapi kalau pukul suami tu sampai yang mencederakan fizikal dan mental suami, itu disebut sebagai nusyuz. Okay, dan seterusnya perbuatan pada suami kepada isteri. Ni suami kepada isteri pula. Okay, pertama sekali itu mengabaikan tanggungjawab. Suaminya tidak bertanggungjawab. Dia melakukan tidak bagi nafkah. Contohnya dia tak bagi nafkah lah. Contohnya tidak mengabaikan tanggungjawab ni. Contohnya kalau isteri minta tolong, suami buat dia je. Ataupun kalau macam dari segi rumah tangga, suami sepatutnya cari dah rezeki, cari sumber rezeki, cari duit untuk pengajian keluarga. Tapi suami tak buat apa. Suami duduk rumah, main game, main phone je dah. Lepas tu tidur, makan, main game. Tak boleh macam tu. Dia kena buat satu perkara yang untuk cari rezeki pada keluarga.
Okey, yang kedua pula, mendera secara zahir dan batin. Iaitu pukul ke, seksa ke, tu tak boleh lah. Okey, seterusnya yang ketiga iaitu tidak memberi hak ketika poligami. Ni jika kalau suami itu dia berkahwin sama ada 2 ataupun 3 ataupun 4. Maksudnya suami tu dia kenalah, suami tu dia tidak, dia tidak memberi hak ketika poligami. Maksudnya dia tidak sama-sama adil. Tak sama adil. Contohnya macam contoh kalau contohnya hari ni suami pertama, kedua, suami kedua, hari kedua, hari ketiga pada suami yang ketiga. Pada isteri yang ketiga. Okey. Tapi yang tidak memberi hak ketika poligami iaitu suami hanya fokus pada isteri yang ketiga je. Isteri yang pertama, isteri yang kedua dia tidak memberi hak yang sama adil. Dia mengabaikan. Tu tak boleh. Okey, dan yang seterusnya dari segi kata-kata percakapan, iaitu daripada isteri kepada suami. Okey, pertama sekali itu bercakap kasar. Okey, dan yang kedua, bercakap kasar ni maksudnya cakap tak elok lah, cakap benda yang tidak baik kepada suami. Okey, dan seterusnya yang kedua iaitu membantah dengan bahasa yang kasar. Cakap benda yang tak elok, cakap benda yang tak senonoh, cakap kat suami. Tak elok sebenarnya. Tak baik untuk isteri kepada suami. Maksudnya isteri cakap macam tu kat suami tak boleh. Okey, seterusnya suami kepada isteri iaitu mengeluarkan kata yang tidak sopan. Sama juga suami. Suami tidak boleh cakap perkara yang tidak sopan, cakap perkara yang tidak baik kepada isteri. Tu tak boleh. So, kalau dia cakap macam tu dia kira sebagai nusyus. Okey. Kedua iaitu menceritakan keaiban isterinya. Dia cerita sifat-sifat yang aib lah. Maksudnya yang tidak boleh diceritakan tapi diceritakan kepada orang lain. Itu sangat tidak boleh. Sangat tidak boleh dilakukan. Amat berdosa besar. Okey. Okey, jadi itu daripada Ustaz. Okey, Ustaz cerita ringkas saja. Okey, jadi pembelajaran pada hari ini iaitu tentang terus. Okey, Ustaz cakap tak banyak. Okey, cumanya selepas ni. Okey, memandangkan semalam Ustaz ada bagi satu video tu kan. Okey, tak apa. Yang tu awak baca, awak tengok, pastikan kalau boleh semua lihat. Nanti kalau insyaAllah ada masa, ada rezeki, saya akan bertemu kepada awak semua dan saya akan tanya pada semua. Okey. Biasanya lah dah jam 4 ni, dah jam 4 yang dah jam 5 ni, diorang dah jam 5 ni, diorang tahu semua. Okey. Okey, bagi pembelajaran pada hari ini, kerja rumah saya. Okey, ini kerja rumah saya untuk pada waktu cuti lah. Okey. Iaitu pertama sekali, kerja rumah saya nak awak, sekejap saya fikirkan. Okey, saya dapat satu idea. Okey, saya nak awak buat satu gambar tu boleh juga lah dikatakan. Maksudnya awak ambil gambar, awak menolong ibu dan ayah awak. Tak kisahlah awak tolong apa-apa. Ambil gambar dan share pada WhatsApp dan beri pada saya. Okey, share pada WhatsApp pada grup WhatsApp. Okey. Jadi maksudnya gambar tu kerja rumah awak adalah tolong pada mak ayah. Kalau macam awak semua belum kahwin lagi kan. Taklah. Jadi kalau berkaitan jadi saya kaitkan dengan kita tolong kepada mak ayah kita. Kita bantu pada mak ayah kita. Tak kisah awak tahu apa. Tolong sapu sampah ke, tolong masak ke, yang penting ambil gambar. Gambar dan share pada saya. Okey. Share pada saya, share bukan pada saya seorang. Maksudnya share pada grup WhatsApp. Grup WhatsApp Darjah 5. Okey. Itu saja kerja saya yang tak mudah je, tak banyak. Okay, sekian daripada saya dalam berkaitan tentang munakahat Darjah 5 ini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.